السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وخصه بالإنعام والتكريم. نحمده سبحانه وتعالى على وافر فضله وكريم إحسانه، ونشكره جل جلاله على ترادف عطفه وعظيم امتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين صلاة عطرة موصولة إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dan sentiasalah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah di mana saja kita berada, dalam keadaan apa saja kita berada. Para jemaah sekalian, hari ini 15 Januari 2020 bersamaan dengan 2 Jumadil Akhirah 1421, 15 Januari 2021, 2 Jumadil Akhirah 1442. Sekali lagi negara kita berkurung. PKP yang bermula 13 hari bulan 1 2021 bermakna ada kawan-kawan kita yang sudah tidak dapat solat Jumaat. Hanya beberapa orang sahaja ke masjid. Negeri kita termasuk dalam PKPB yang dibenarkan 50 orang, dan ada beberapa negeri masih lagi kekal dengan P. Para jemaah sekalian, Allah kurung kita melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Maka kita hanya akur taat dengan hati kita tetap bergantung dengan masjid. Wa qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hati kita tetap bergantung dengan masjid walaupun tubuh kita berada di rumah. Jangan sekali-kali orang yang tak dapat pergi masjid rasa happy. Oh, nama aku tak ada, relax je. La. Sepatutnya bila nama kita tak tersenarai, di situlah kita menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, Ya Rabbi, dengan sebab dosa kami, dengan sebab maksiat yang kami lakukan, sehingga masjid ditutup angkara corona ataupun COVID-19 yang mengganggu kestabilan keadaan dunia pada hari ini. Kita kata itu baru COVID yang tak nampak. Bagaimana kalau Dajjal yang tertulis di atas dahinya kafara, kafir itu muncul di hadapan kita? Kita tidak tahu bagaimana keadaan yang akan berlaku. Para jemaah sekalian, pena khutbah pada hari ini memilih sambungan khutbah kita kepada siri yang pertama dulu, iaitulah Jumaat 11 hari bulan 12 2020, di bawah tajuk fitnah gadget kepada anak-anak dan ibu bapa. Hari ini sambungan yang kedua, bahaya gadget kepada institusi keluarga. Dan saya akan sebut juga beberapa faedah gadget dan beberapa adab peraturan apabila kita bergadget. Para jemaah sekalian, itulah di antara pesanan yang sentiasa kita kena ikut, iaitu pesanan al-wasiyatu bi taqwallah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah yang didoakan sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, doa dia yang terakhir, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil hadis. Akhir sekali
Nabi Yusuf berdoa supaya dia mati dalam keadaan Islam. Semua para anbiya alaihimus salatu wassalam telah mengajar kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan kita Islam. Para jemaah sekalian, tajuk kita pada hari ini menyentuh kehidupan seharian. Lebih-lebih lagi di zaman kita ber-PKP, banyak kerja buat di atas talian ataupun disebut dengan nama online. Anak-anak yang belajar juga melalui atas talian. Kita juga terpaksa belajar kuliah-kuliah di masjid yang ditangguhkan pelaksanaannya juga di atas talian. Ustaz duduk seorang-seorang dia di meja kuliah. Murid-murid pendengar duduk di rumah masing-masing. Di situlah saat kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi ya Karim, kami terkurung di rumah sendiri, kita rasa risau. Bagaimana apabila kita dikurung oleh keluarga kita dalam kubur, yang memang kita tidak akan dapat bertemu sesiapa kecuali sesiapa yang berbekal dengan bekalan yang cukup. Mereka lah orang yang selamat, orang yang berbahagia. Kuburnya akan jadi raudatun min riyadil jannah. Para jemaah sekalian, hari ini hampir setiap orang daripada kita mempunyai telefon peribadi. Tak cukup satu, dua, ada yang bawa tiga. Termasuklah anak-anak yang masih bersekolah. Lebih tepat lagi, sebahagian masyarakat sangat aktif dengan penggunaan internet dan media sosial, disebut sebagaimana medsos, sebagai satu kemudahan dan keperluan masa kini. Teknologi berkembang dengan sangat pantas. Kita beli telefon hari ini latest yang terbaru. Tak ada tukar kulit lagi. Keluar pula iklan baru pula dah. Gila kita kalau kita ikut perangai buat-buat pengeluar telefon ini. Karena itu kita jangan ikut era, kata orang. Kita kena ikut keperluan. Sehingga kadang-kadang kelihatan seolah-olah semua urusan harian ingin diuruskan secara online. Iaitulah secara di atas talian. Duduk rumah kita. Kedai lauk, kedai makanan sebelah ya rumah. COD juga. Kabar-kabar orang ketuk itu mari hantar rumah. Masya Allah. Itu peralatan teknologi yang moden ataupun disebut dengan nama gadget. Dalam khutbah yang lepas, pihak panel khutbah tak hurai makna gadget. Anda dapat maklumat ramai selepas khutbah. Orang tua-tua pergi tanya Tok Imam, gapo gadget Tok Imam? Tok Imam kata, hamba baca je. Jadi sepatutnya disebut gadget itu alat-alat teknologi moden. Macam telefon, iPad, hok ustaz duk mengajar tu, kita kata tu dia panggil gadget. Maka kita kata alat teknologi moden, gadget ini diibarat seperti pisau yang tajam. Bahasa Arab kata silah zu haddaini, senjata yang mempunyai dua mata. Jika digunakan dengan betul, Masya Allah, sangat bermanfaat. Dan jika salah guna, sangat mudarat. Begitulah dia panggil pisau di tangan kita. Kita nak hirih apa boleh. Kita nak buat penggunaan bahan batu masak boleh. Nak buat benda lain pun boleh. Pisau di tangan kita. Maka ia mengawal kita siapa? Iman kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, jika kita perhatikan perubahan sikap dalam hidup keluarga akibat aplikasi gadget ini, ada kajian menyatakan sekitar 2/3 ibu bapa menghiburkan anak-anak mereka dengan gadget. Anak gagal sikit, ambil handphone dalam poket, pong capok. Senyap kote tak bunyi kau satu. Senyap. Mak pun tidur. Lepas 3 jam sedar, budak ni main lagi. Apa dia main 3 jam? Sepatutnya 30 minit. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak tidak akan bising atau mengganggu ibu bapa apabila dihidangkan telefon pintar atau apa-apa jua alat-alat gadget ini. Kadang-kadang kita mungkin terlupa mengenai bahaya penggunaan gadget tanpa kawalan kepada institusi keluarga kita. Di antara yang pertama, alat ini boleh menjadi alat penyebaran bahan lucah. Telefon bimbit banyak disalahgunakan sebagai alat penyebaran bahan lucah, terutamanya di kalangan remaja-remaja
orang-orang muda dan orang tua-tua yang masih menggatal. Kemampuan telefon bimbit untuk menghantar SMS, MMS, merakam dan memuat naik turun gambar, hari ini pula macam-macam ada. Dengan WhatsApp-nya, dengan TikTok, macam-macam bunyi, kan? Boleh hantar video lucah secara tidak terkawal, amat merisaukan banyak pihak, sama ada pihak kita keluarga, pihak keselamatan dan semua pihak. Dibimbangi jika menjadi ketagih, ia mendatangkan impak buruk seperti kes rogol, berzina, dan dalam khutbah lepas saya sudah bawa satu kenyataan akhbar bagaimana budak itu dirogol, hasilnya kena dalam cek, pergi berjumpa, akhir sekali dibawa ke tempat yang sunyi, dirogol bergili-gili beberapa orang. Kata orang diratah begitu saja, kemudian dicampok di tepi jalan. Yang akhirnya ramailah yang mengandung anak luar nikah. Begitu juga dengan kanak-kanak, ibu bapa seharusnya memantau penggunaan gadget ini, kerana ia mudah mendedahkan mereka kepada pengaruh negatif. Jangan duk biar anak duk main dalam bilik senyap-senyap. Nak main-main tempat ramai-ramai, kita pakat tengok gapo dia cerita mu tengok. Hari ini walaupun anak-anak kita tidak keluar rumah dan berada dalam bilik, jangan fikir bahawa semuanya telah selamat. Sebaliknya mungkin mereka terdedah pada situasi lebih berbahaya. Menyedari hal inilah Allah SWT memberi tanggungjawab kepada kita ibu bapa dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu-batu berhala yang disembah. Ayat ini menjadi peringatan besar kepada kita ibu bapa, kepada kita pemimpin yang bertanggungjawab dengan orang bawah jagaan kita, supaya memerhatikan gerak-geri mereka. Jangan biarkan mereka bermain suka-suka tanpa ada kawalan dan juga pemantauan. Bahaya yang kedua, hubungan keluarga semakin renggang. Jika diperhatikan, kebanyakan masyarakat kita seolah-olah tidak lagi pandai berkomunikasi dengan ahli keluarga masing-masing. Nak cakap dengan mak ayah pun tak reti. Mereka lebih gemar mencapai telefon bimbit untuk memeriksa atau membalas mesej, bermain game atau membuat panggilan. Contohnya, apabila sebuah keluarga keluar makan bersama-sama, bila kita nak turun kereta, ayah dia kena bagi arahan, semua telefon tinggal dalam kereta. Kalau tidak, setiap orang sibuk dengan telefon bimbit masing-masing, tanpa berbual-bual antara satu sama lain. Lebih buruk lagi sekiranya seorang suami atau seorang isteri tersenyum mesra, tersengih seorang diri, membalas mesej orang lain, sedangkan pasangannya ada di hadapan mata. Ini satu penyakit. Suami duduk sebelah, bini duduk kikik duduk dengan orang lain. Pecah telefon boleh lagu ni. Ataupun suami sendiri yang buat kerja lagu ni. Jadi kalau kita nak bercakap, kita kena syarah pula apa yang kita baca. Biar orang sebelah tahu, oh mudah baca gua ni. Mari tengok kata. Nah, ai tak sesuai ni grup perempuan ni. Jangan tengok muka bini orang. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang dia bincang. Ni duk main sengih seorang macam ni, masalah. Hal sebegini menjadikan hubungan kekeluargaan semakin renggang. Anak-anak pula berkemungkinan besar akan menjadi individu yang pasif apabila mereka membesar tak pandai bergaul. Kita diingat, oi saya punya kawan, friend, 5,000 full. 5,000 full. Bila dia sakit semua hantar surat. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan. Tapi berapa orang yang mari jengokmu? Tak ada seorang habuk. Itu kawan sebenar. Hak mari rumah kita, itu kawan. Kalau dia mati, semua pakat tepek Al-Fatihah belakang di grup dia. Tapi yang usun jenazah dia siapa? Pakcik-pakcik yang tak main gadget. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Ini semua bahayanya ada alat ini tanpa kawalan. Kita duduk cakap, ni yang kita bimbang ni. Orang nak mari rumah kita ni. Jauh dia mari. Mari cakap tak ada dua patah. Buka telefon dia duduk sengih dengan orang lain.
Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Buat apa mari? Baik kita sengih dalam handphone, tak habis minyak kan? Aku pun tak payah buat sedia makanan. Maka kena hati-hati para jemaah sekalian, ini di antara benda yang tidak terkawal. Yang ketiga, pembaziran masa dan uang ringgit. Sedar ataupun tidak, gadget hari ini mempunyai banyak kelebihan, fungsi yang boleh melalaikan anak-anak yang masih belajar. Masa mereka akan banyak dihabiskan dengan bermain game, melayari internet terutama Facebook dan Twitter, membuat turun lagu-lagu kegemaran, video-video macam-macam jenis, mengemas kini gambar profil. Hari ni letak baju kuning, orang like ramai, esok tukar baju merah pula. Akhir kali dia hidup gila ke tukar baju, gila tukar profil dia, chatting dan lain-lain yang menghabiskan masa. Masa terluang yang sepatutnya diisi dengan aktiviti riadah, belajar ataupun bersama keluarga akhirnya dihabiskan begitu saja. Prestasi pelajaran pula semakin merosot akibat kurang fokus. Begitu juga kos pembelian kad prabayar prepaid tanpa disiplin diri yang akhirnya mengakibatkan pembaziran wang ringgit. Lebih-lebih lagi zaman Covid ni pula, anak kita nak pergi sekolah pun tak boleh, kau duk main kat atas talian. Akhir sekali bertalianlah kita, anak kita kobai tak tahu gelah ke mana habis. Mengaji pun tak mengaji, tak mengaji pun tak mengaji. Itu kata orang tua-tua kita. Masalah yang keempat, menjejaskan kesihatan. Ramai dalam kalangan kita yang mungkin tidak mengambil berat terhadap kesan sampingan penggunaan gadget atau telefon pintar secara berluasa. Kesan penggunaan telefon bimbit terhadap kesihatan manusia, sebagai contoh, mata kita terpaksa bekerja kuat dan menjadi cepat letih kerana fokus yang terlampau lama pada skrin yang kecil. Bahu dan tengkuk juga akan terasa sakit akibat lama menunduk menghadapi telefon bimbit. Jari juga akan menjadi sakit sekiranya terlampau lama membalas mesej di telefon. Di samping itu juga sinaran radiasi dikhawatiri mampu untuk mengganggu kesihatan dalam jangka masa yang panjang. Maka para jemaah sekalian, itu beberapa perkara mudaratnya. Maka mulai saat ini ambillah tindakan dan langkah-langkah sewajarnya untuk memperkukuhkan kembali ikatan kekeluargaan antara kita melalui komunikasi berkesan sebagaimana yang digariskan oleh Islam. Tidak salah kita menggunakan gadget pada zaman ini sebab banyak kerja yang saya sebut tadi, banyak faedah-faedah yang ada. Dulu kita nak forum kena terbang sana sini, sekarang ni kita boleh webinar, dia panggil. Duduk peringkat antarabangsa pun boleh main ke atas talian. Dulu hari ini saya dah dapat maklumat daripada ramai pelajar-pelajar kita melalui internet. Ada yang sudah khatam beberapa buah kitab yang saya ajar di sini, yang telah kita letak di YouTube dan juga di Facebook. Mereka telah khatam belajar musim kawalan PKP ini. Tak boleh nak pergi mana, nak pergi masjid pun tak boleh. Kita belajar melalui alat ini, kita kata itu faedah. Dulu kalau nenek rindu kepada cucu, payah nak jumpa. Hari ini boleh kita buat buka video, cucu boleh cakap, tanya khabar. Apa khabar Siti? Nah, pagi-pagi, petang-petang boleh tanya bagaimana suasana itu mendekat. Tetapi kita ingat alat ini dekat, boleh menjauhkan, dan yang jauh boleh didekatkan. Semua faedah-faedah ini dengan cara yang baik, kita gunalah dengan cara yang baik. Teknologi ini alat dua mata, maka kita pilih alat yang terbaik dan berilah masa kepada keluarga untuk mengawal selia apa yang mereka gunakan dalam alat-alat talian yang kita ada ini. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Di antara adab kita penggunaan handphone, yang pertama, kita mulakan dengan beri salam. Manakala kita call orang, kita mula dengan apa? Dengan beri salam, Assalamualaikum. Sebab apa? Sebab waktu kita nak bagi salam tu, kita tahu kita panggil nombor siapa. Kalau kita panggil nombor orang bukan Islam, jangan bagi salam. Baru kita hello. Ni hello, tak tahu siapa. Kita mula dengan Assalamualaikum. Kita barulah kita jawab Waalaikumsalam. Kemudian kita mula bercakap. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, ikhtisar, ringkaskan bercakap. Jangan duduk banyak bercakap. Ni setengah orang ni, dia nak tanya soalan, mukaddimah dia tu pusing rata pindah. Oh, saya maaf lah, tak ada ilmu ni. Oh, sebab tu nak tanya ustaz ni. Mengganggu ustaz kau ni Hei, hak dia duduk mukaddimah sana tu, boleh jawab sekali dengan jawapan kalau tanya soalan. Jadi jangan kita kata tu sudah banyak-banyak. Tanya,
kita mulakan dengan salam, lepas tu diri kita siapa? Soalan saya begini. Kalau bukan ustaz, dia kata, maaf nombor salah ni. Saya bukan ustaz. Saya ni duduk kerja di tempat lain contohnya. Salah nombor. Kita minta maaf, letak. Ni dah Allahu Akbar. Nak tanya soalan tu kok belik kata orang. Tak usah duk belik, tak usah duk mukadimah panjang-panjang. Cakap, saya fulan, soalan saya begini, mudah-mudahan saya dapat jawapan daripada ustaz. Terima kasih. Sudah, orang ni akan jawab balik. Itu dia panggil ikhtisar wal khisar. Jangan cakap panjang-panjang. Kecuali memang member kita ajak buat, itu cerita lain. Maka jangan kita duduk lebih-lebih. Dan jaga suara. Jaga suara kita. Jangan duduk bertempik dalam telefon orang tu. Lebih-lebih lagi kalau kita bercakap dengan mak ayah kita, guru kita ke siapa, kita berlembut dengan bahasa-bahasa yang baik. Yang ketiga, wa'alal muttasil, orang yang bercakap jangan tanya, tuan kenal kau siapa saya ni? Kalau awak duduk depan, kita boleh perhati tengok muka. Ni bertanya dalam telefon, kenal kau saya? Mana aku nampak? Ataupun di atas SMS, WhatsApp mari, saya, tuan kenal kau saya? Kita berbuka tengok dia punya gambar kucing lah, gambar tengkorok lah, macam-macam gambar. Kena suruh kenal, letak gambar kita sendiri, baru kita bertanggungjawab. Kalau dia buat panggilan palsu pun, senang kita nak report dengan polis. Ni muka dia ni. Ni muka tak tahu. Kadang-kadang dia ambil muka syekh besar, muka tuan guru letak situ. Dia hanya scammer. Itu masalah. Pernah seorang sahabat nama Jabir, dia pergi rumah Nabi, bagi salam. Nabi tanya, man anta? Jabir kata, ana. Nabi keluar daripada rumah, Nabi kata, ana. Mana aku nampak mu duduk belakang pintu? Maka eloknya kita mula dengan nama. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Muhammad ni. Kalau boleh perkenalkan sikit siapa dia, Muhammad apa, duduk mana? Mudah. Ni untuk maklumat tuan-tuan ni. Kadang-kadang dia tak tahu siapa. Bila kita tanya balik, siapa awak? Dia kata, saya ni peminat ustaz. Tak bagi nama langsung. Nak tanya soalan, ana pun tak jawab. Soalan dia kalau macam ni punya perangai. Kita perkenal dulu, kan? Kita perkenal dulu siapa kita. Ni sama juga ni bila dia nak jadual ke apa masjid, dia tanya. Kita kata boleh lah. Nanti mari solat di sini, jumpa saya lepas solat. Tak jumpa. Hari Jumaat depan atau WhatsApp pula, ustaz, masuk nama saya. Siapa awak? Mari jumpa, kalau suka ada nama dapat, marilah jumpa dengan kita. Saya lah fulan. Kita kata biar ada kat timbang tak ada. Dia duduk main ke dalam internet, mana kita nampak muka orang. Yang keempat, jangan kita mudah letak sangkaan buruk kepada orang. Bila kita call orang tak jawab, sombong. Ada kalanya dia cah handphone dia, silent, dia tutup, dia duduk dalam mesyuarat, dia duduk dalam tandas, macam-macam. Jadi kalau tak dapat, kita WhatsApp pergi, Assalamualaikum, maaf saya dah call tadi tapi mungkin tuan sibuk, ini masalah saya. Selesai masalah. Yang kelima, ni ada seorang tu, dia jumpa dalam majlis lain pula. Dia sebut, saya dah telefon ustaz tak angkat. Subhanallah, ustaz kata, saya pun tak tahu nombor telefon tuan. Saya pun bukan kerja, jawab telefon hari-hari. Ini masalah. Yang kelima, mesti kita memilih waktu yang sesuai kita nak call. Waktu lepas solat zuhur, biasanya masyarakat kita ni waktu makan. Jangan duduk telefon. Sombong nasi kawan tu dalam mulutnya angkat telefon dah. Pukul 12 malam baru telefon lah. Kita kena cari waktu yang sesuai. Waktu ni waktu orang azan. Jangan telefon, mungkin duduk di masjid. Handphone dalam poket tapi terlupa nak silent. Berdetung telefon pula dalam masjid. Penat kita. Yang keenam, kita mesti pastikan nombor-nombor yang call kita tu, zaman kita ni zaman scammer dia panggil ni, penipu ramai. Ni ada beberapa orang hari-hari dia call saya, minta derma. Kita kata mari sini. Saya duduk di tempat lain. Ni nombor akaun saja. Di kerja dia ada bagi nombor akaun tiap-tiap hari. Kita bukan tak nak bagi tapi tak kenal dia, macam mana kita nak tahu dia ni. Yang ketujuh, ingat, bila masuk dalam masjid, pastikan telefon kita tutup ataupun silent. Jangan sampai bunyi tengah solat, tengah khutbah, tengah orang duduk mengajar. Jangan. Kalau tidak kita mengganggu orang dan juga mengganggu lebih-lebih lagi ringtone kita pula bahasa jenis lagu-lagu. Tidak menghormatinya rumah Allah Taala. Kita buat masuk muzik, buat masuk bunyi-bunyi yang tidak baik di dalam masjid kita. Yang kesembilan, jangan guna ringtone kita tu nyanyi-nyanyi. Bahkan azan pun jangan guna juga. Baca Quran tak payah guna baca Quran. Sebab
Kita duduk dalam tandas, tiba-tiba orang call mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak tutup tangan tengah duk bolok. Baca Quran dalam tandas lah jawab kita. Quran tidak diturun untuk dijadikan ringtone. Quran diturun untuk kita baca, untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kesembilan, orang yang suka buka lock and speaker. Dia nak bercakap dengan orang, dia buka benda ni. Bising habis satu majlis. Dia duk cakap dengan anak dia, yoyeh, cakap dengan bini dia ke siapa. Tutup pakai wayar dalam telinga. Jangan mengganggu orang lain. Lebih-lebih lagi kalau kita buat rakaman secara senyap-senyap. Ini masalah kita. Kita telefon kan, dia rakam. Baru ini ada seorang telefon dengan seorang ustaz pegawai agama, dia rakam. Lepas tu disebarkan rakaman itu tanpa izin. Ini perbuatan jenayah, pengkhianat kepada amanah yang telah diberi oleh orang yang bercakap dengan kita. Jangan buat perangai lagu ni. Dia panggil tular. Yang ke-10, jangan gunakan perkataan-perkataan gambar-gambar yang tak baik dalam handphone kita, hantar sana sini jangan. Yang ke-11, jangan menjadi pengintip kepada handphone orang, pergi duk buka siasat. Yang ke-12, jangan menggunakan handphone ni untuk ambil gambar yang pelik-pelik, kemudian disebar-sebarkan. Yang terakhir, para jemaah sekalian, jaga keselamatan. Jangan bercakap dengan handphone ketika sedang memandu kenderaan, kerana ini boleh membahayakan dia sendiri dan membahayakan orang lain. Itulah beberapa pesanan yang sempat kita pesan dalam khutbah yang ringkas ini, para jemaah sekalian. Dan pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.